Okey, di sebalik segala cabaran yang kita hadapi sekarang, hari ini kes COVID-19 harian tertinggi di Malaysia pecah rekod sekali lagi. Kemungkinan PKP penuh, full lockdown akan dilaksanakan. Kemungkinan keputusan akan dibuat esok menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri bahagian Parlimen dan Undang-Undang, Datuk Seri Taqiyuddin Hassan, yang mungkin akan menyaksikan kita kembali kepada PKP 1.0 yang kita saksikan pada mula-mula dahulu, Mac tahun 2020. Jika betul dan jika SOP-nya sama atau serupa, ia bermakna hampir ke semua sektor akan ditutup kecuali sektor-sektor yang beroperasi dalam kategori kritikal. Apapun, perjuangan kita sekarang ini adalah bercabang dua. Satu untuk membendung penularan baru dan satu adalah untuk memberikan vaksin kepada seramai mungkin rakyat Malaysia di seluruh negara. Dan cabaran ini mungkin lebih besar di setengah tempat di mana geografinya agak mencabar, kedudukannya agak terpencil, kesedarannya kurang, malah infrastruktur juga kurang untuk komunikasi, pengangkutannya sukar untuk pergi ke pusat pemberian vaksin dan sebagainya. Dan salah satu negeri itu sudah tentu adalah Sabah. Saya bersama dengan Shah Hairizal sekarang, Wakil Astra Awani Sabah, yang meninjau proses pemberian vaksin di Keningau dan bercerita berkenaan dengan cabaran memberi vaksin dan juga membangkitkan kesedaran mengenai penerimaan vaksin dalam kalangan mereka yang menetap di luar bandar ataupun di pedalaman. Okey Shah, apa yang disaksikan di Keningau sekarang? Di pusat itu saya lihat bagaimana perjalanan pemberian vaksin itu setakat ini. Adakah ia berjalan dengan lancar ataupun ada banyak cabaran? Bagaimana? Roman, terima kasih Roman. Apa yang tadi Roman katakan berkenaan dengan cabaran, sebenarnya kalau di kawasan pedalaman memang boleh dikatakan cabaran. Dan kalau ikutkan tes untuk imunisasi untuk vaksin sebenarnya telah bermula pada 9 hari bulan pada 4 hari bulan baru sebenarnya. Dan kalau ikutkan hari ini lepas 16 hari diangkatkan sekitar 3,000 lebih hampir 4,000 vaksin yang telah berdaya. Dan hari ini targetnya terus seperti hanya sehingga petang dapat hanya 300 yang telah daftar, yang telah di SPS untuk panggil ke Dewan Mahkamah. Dan kalau ikutkan status katakan di pakar kesihatan awam daripada Jabatan Kesihatan Sabah, Dr. Ignesh yang mengatakan bahawa data daripada MKN mengatakan bahawa terdapat hanya 23,000 penduduk sekitar Keningau ini yang mendaftar dan allocation peruntukan yang diberikan adalah sekitar lebih 100,000 vaksin disediakan khusus untuk kawasan pedalaman iaitu Keningau, Penang, Nabawan dan juga Tambunan. Dan pastinya itu sesuatu yang mungkin bukan memberangsangkan angkanya itu kerana vaksin banyak tetapi individu yang mendaftar kurang. Jadi itu yang dinyatakan oleh kesihatan di dalam Dewan Masyarakat Keningau ini. Lokman. Okey, maaf Shah dan juga maaf penonton di luar sana. Sekali lagi kami menghadapi cabaran teknikal, tapi Shah berada di kawasan pedalaman iaitu di Keningau. Mungkin sukar sedikit untuk mendengar suara beliau dan melihat visual beliau, tapi tak apa. Shah, saya ingin alihkan perhatian bukan sahaja kepada perjalanan dan progres pemberian vaksin kepada penduduk di Keningau itu. Saya faham kira-kira 400 hari adalah sasarannya. Tapi saya mahu melihat kepada cerita di sebalik beritanya, iaitu kesedaran orang ramai. Mungkin ketakutan mereka berkenaan dengan vaksin ini, khasnya mereka yang duduk di pedalaman. Bukan kita nak mengatakan bahawa pedalaman ini mungkin kurang awareness atau kurang pengetahuan, tapi mungkin infrastruktur untuk menyampaikan maklumat-maklumat tepat kepada mereka itu sukar. Ada yang tidak ada jaringan internet, malah signal telefon pun kurang seperti yang terlihat Shah alami sekarang ini. Saya mahu kongsikan dengan penonton di luar sana satu gambar yang Shah kongsikan dengan saya daripada pusat pemberian vaksin di Keningau ini. Boleh kita paparkan gambar itu sekarang. Gambar itu menunjukkan seorang wanita warga emas berkerusi roda dan mempunyai penyakit angin ahmar, stroke. Dan kalau kita boleh pergi juga ke gambar yang seterusnya. Dan pada saya ini adalah satu simbol yang sangat bagus. Seorang wanita warga emas mempunyai penyakit latar belakang, stroke, duduk di pedalaman, tapi masih lagi berusaha untuk pergi mendapatkan vaksin dan tidak takut untuk mendapatkan vaksin. Saya kira ini kisah dan teladan yang wajar kita contohi di serata negara. Baik tak kisah daripada segi peringkat umur ataupun duduk di mana. Tapi khasnya bagi golongan seperti beliau, seperti makcik ini,
yang mungkin takut. Saya kenal ramai orang yang mungkin dah berusia dan ada penyakit kronik dan sebagainya, mereka takut. Sedangkan mereka adalah golongan yang paling berisiko untuk menjadi kritikal jika mereka dijangkiti oleh COVID-19, dijangkiti oleh orang lain. Jadi Syah, apa cerita makcik ini? Mana apa yang diperkatakan sendiri oleh Puan Evelyn yang berusia 65 tahun. Katanya beliau mengambil vaksin adalah atas dasar kesedaran dan beliau tahu bahawa vaksin mampu untuk melindungi beliau dan juga keluarga. Walaupun beliau sedar bahawa keadaan kesihatan beliau tidak begitu baik dan kerana beliau menghidapi stroke, ada juga kencing manis dan juga darah tinggi. Tetapi baginya jika ada vaksin ini, dia seolah-olah satu imunisasi tambahan baginya agar dia lebih boleh bertahan dan melindungi keluarganya. Itu secara ringkas yang dinyatakan oleh Puan Evelyn. Tapi kalau nak cakap berkenaan dengan kesedaran Luqman, kalau di kawasan pedalaman ini, saya pernah berkongsikan berkenaan dengan pengalaman, pembelajaran dan pengajaran PDPR di kawasan pedalaman. Saya dikongsikan bagaimana mereka ini tidak dapat untuk mengakses talian internet. Dan talian internet ini sebenarnya merupakan sesuatu yang sangat diperlukan di Sabah. Dan kemudahan untuk MySejahtera, untuk mengakses, untuk mendaftar di MySejahtera juga mereka tidak boleh. Ada juga Luqman yang tidak mempunyai talian elektrik. Jadi info berkenaan dengan maklumat, hebahan itu tidak sampai. Walaupun Jabatan Kesihatan Negeri Sabah bersama dengan Jabatan Penerangan dan juga UPMM bekerjasama untuk menghebahkan, tetapi ada kawasan-kawasan di kampung, di pedalaman tidak dapat dilalui dengan kenderaan. Jadi begitu sukar, penduduknya ramai tetapi maklumat tersebut tidak sampai. Dan lebih parah lagi mana apabila ada cerita-cerita yang diviralkan di WhatsApp dan sebagainya sampai di pendengaran penduduk-penduduk kampung yang tidak mempunyai maklumat yang tepat. Jadi mereka memikirkan bahawa jika mereka mengambil vaksin, mereka akan berdepan dengan kematian. Kerana cerita-cerita berkenaan ada yang divaksin mati, ada yang divaksin kali kedua juga mati. Jadi info-info begini yang tidak sampai. Jadi usaha dilakukan. Apa dinyatakan oleh Dr. Vinod kepada saya pada sebelah petang tadi adalah katanya beliau bukan saja turun untuk menggunakan pembesar suara, tetapi kru-kru ini ataupun Jabatan Kesihatan ini bersama dengan Jabatan Penerangan turun untuk memberi ceramah kepada mereka. Itu antara usaha. Tetapi lebih kepada diri kita sendiri, mungkin penduduk di Kelingau sendiri untuk menyampaikan maklumat yang tepat kepada penduduk yang tidak mendapat maklumat yang sahih. Okey Syah, secara ringkas, adakah ini menyebabkan ianya sukar untuk meyakinkan penduduk di pedalaman seperti di Keningau untuk tidak takut dengan vaksin, malah satu lagi peringkat lebih daripada itu adalah mereka berusaha untuk hadir di tempat vaksin yang mungkin sukar bagi segelintir mereka duduk di pedalaman dan sebagainya. Dan adakah ini diterjemahkan kepada angka kehadiran, penerimaan dan pemberian vaksin di situ setiap hari? Kalau ikut Luqman, kalau nak nyatakan yang sekarang ini, mereka ini hanyalah yang berdaftar 23,000. Kalau nak ikutkan lebih daripada 200,000 penduduk berada di sekitar 4 kawasan ini di pedalaman ini, iaitu di Nabawan, di Tenom, di Keningau dan juga di Tambunan ini pastinya ramai. Jadi kalau nak ikutkan akses untuk mereka datang ke sini satu perkara. Jadi mungkin boleh dipikirkan untuk jabatan oleh pihak berkuasa sendiri untuk memikirkan bagaimana untuk membawa mereka ini keluar. Mungkin dibuat secara berkelompok untuk mereka ini datang sekali untuk dilakukan dan tidak mengkhususkan kepada kawasan bandar saja. Maksud saya di kawasan pekan saja. Kerana mereka ini kalau tidak jauh daripada pekan ini sebenarnya Luqman, ada juga penduduk kampung yang warga emas, yang ramai penduduk warga emas tidak mendapat akses maklumat dan juga maklumat vaksin dan pendaftaran secara manual juga mereka tidak diberitahu. Jadi perkara-perkara begini sebenarnya perlukan kerjasama yang lebih besarlah Luqman, bukan saja daripada pihak kerajaan negeri tetapi juga penduduk setempat itu sendirilah untuk beri kesedaran. Mungkin boleh membawa atau mendaftarkan jiran-jiran mereka yang tidak boleh. Itu yang perlu dilakukan sekarang ini. Kalau nak ikutkan kemudahan asas itu memang kurang Luqman, dan itu bukanlah satu pilihan untuk dilakukan di Keningau di kawasan pedalaman itu. Syahrizal, terima kasih. Syahrizal, Wakil Isra Awani Sabah. Apa yang mencantikkan negara ini adalah perbezaan pendapat. Kita sentiasa meraihkan perbezaan pendapat. Tetapi apapun pendapat anda berkenaan dengan PKP atau full lockdown ataupun vaksin, satu perkara saya kira semua boleh setuju, iaitu perkara yang paling penting adalah nyawa dan kesihatan. Mungkin segelintir daripada kita ataupun kebanyakan daripada kita menghadapi pelbagai kesusahan ekonomi apabila kita perlu mengutamakan nyawa dan kesihatan, tapi percayalah, insya-Allah ia adalah pengorbanan yang kecil berbanding dengan kehilangan nyawa atau kesihatan. Jangan sampai kita ingin mengejar pendapatan
ataupun kesihatan ekonomi semata-mata sehingga nyawa melayang. Yang dikejar tak dapat, yang dikendong juga berciciran. Itu saja untuk cerita hari ini. Terima kasih kerana menonton. Saya Luqman Haris. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.